Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mulakan kuliah unit 3 iaitu menulis gaya APA namun dalam konteks rujukan. Okey, kalau sebelum ni kita belajar bagaimana cara nak menulis gaya APA tapi dalam konteks kutipan. Kali ni kita akan belajar bagaimana cara nak menulis gaya APA dalam konteks rujukan. Kenapa perlu ada rujukan? Kerana untuk kita membuat kutipan maklumat tersebut, kita sudah tentu perlu merujuk. Merujuk apa? Merujuk tesis, merujuk jurnal, merujuk buku ataupun merujuk apa-apa saja bahan ilmiah yang awak fikir kita boleh kutip untuk diletakkan dalam tugasan, esei atau assignment awak itu. Maka apabila kita melakukan kutipan berdasarkan bahan-bahan tersebut, kita perlu ada senarai rujukan. Okey, rujukan bahan tersebutlah. Alright. Jadi kita pergi satu persatu. Apakah yang dimasukkan sebagai rujukan? Iaitu seperti yang saya nyatakan tadi, rujukan ialah sumber bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesebuah penulisan. Rujukan juga hampir sama dengan bibliografi. Pun begitu, bibliografi ialah senarai bahan yang dirujuk dan tidak dirujuk. Namun, dia berkaitan dengan tajuk dibincangkan dalam sesebuah karya yang diterbitkan. Maksud tidak dirujuk, maksudnya ialah apabila bahan tersebut anda lihat ataupun anda kaji, namun anda tidak kutip. Tidak letakkan dalam aspek kutipan, dalam esei atau tugasan anda tersebut. Berbanding dengan rujukan, semestinya sumber bahan tersebut dirujuk dan sudah tentu digunakan dalam penulisan anda. Baik, kalau kita lihat ini ialah senarai bahan rujukan. Yang pertama ialah jurnal, kedua ialah disertasi atau tesis, ketiga ialah buku, keempat ialah kertas persidangan dan prosiding, kelima ialah bahan ilmiah. Saya fikir saya tidak perlulah untuk terangkan lagi tentang aspek ini. Baik, kita teruskan lagi. Ini ialah keseragaman penulisan rujukan atau bibliografi. Kalau kita lihat daripada aspek senarai rujukan ini, dia mesti dimulakan pada muka surat baru. Maksudnya ialah, kalaulah kesimpulan anda dia ada separuh muka surat. Okey, separuh muka surat, anda tak boleh letak rujukan dalam muka surat yang sama dengan kesimpulan. Tak boleh. Walaupun ada banyak lagi lebihan ruang di bawah, anda perlu mulakan pada muka surat baru untuk menulis rujukan ataupun bibliografi. Yang kedua, perlu disusun secara urutan abjad A hingga Z ataupun alfabetikal berdasarkan rujukan yang diambil. Kalau kita lihat senarai rujukan ini A, S, Z. Maksudnya ini ialah susunan alfabetikal. Maksudnya Z ini tak ada di tengah ataupun di atas, A kat bawah ataupun S ini juga di atas dan sebagainya. Dia perlu ikut susunan alfabetikal. Dan boleh dilangkau lah. Misalnya kalau A, lepas tu B, C. Tapi kalau dah nama penulis pun tak ada huruf B, tak apalah. Awak letaklah S atau Z. Tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Yang penting dalam tugasan yang saya minta tu cukup 6 bahan rujukan. Santak kanan 1 kali bagi baris kedua. Maksudnya baris kedua ni anda perlu santak ke kanan 1 kali. Iaitu tab blok 1 kali ataupun 0.5 inci dari birai sebelah kiri. Maksudnya bila dah tulis sampai hujung, anda perlu santak 1 kali. Ataupun buatlah 0.5 inci dari birai sebelah kiri. Ada cara dia bagaimana nak buat benda ni. Nanti saya akan beritahu. Kemudian, langkau baris 2.0. Untuk rujukan ini, bagi APA edisi ke-6, dia mesti langkau 2.0.
Kalau anda tengok dia tidak langkah 2.0, maknanya itu ialah format yang lama. Okey, format yang lama. Kemudian wajib atau ratakan kiri dan kanan. Maksudnya anda perlu justify kiri dan kanan. Baik, kita lihat lagi. Ini ialah cara nak menulis nama penulis dalam penulisan bibliografi atau rujukan. Baik, kalau kita lihat, bangsa ini ialah berdasarkan kepelbagaian kaum. Seperti yang saya ajar pada hari itu, ataupun tempoh hari tentang menulis gaya kutipan, ini lebih kurang sama sahaja. Iaitu gelaran akademik keagamaan keturunan kita gugurkan. Dan kemudian kita lihat lagi bagaimana cara nak tulis ialah Profesor Datuk Dr. Rosli bin Ahmad, Rosli Ahmad. Okey, Haji Abdul Razak bin Haji Dollah, kita buang Haji, dia akan jadi Abdul Razak Dollah. Okey, Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, Siti Nurhaliza Tarudin. Kalau kita lihat, kita utamakan nama mereka dahulu. Kemudian, kalaulah nama barat. Okey, nama barat kita utamakan nama keluarga dan nama mereka kita ambil pangkal nama sahaja. Justin Bieber, Bieber, C. Itu saja tulis dia. Tapi kalau bangsa Melayu dia tak jadi, Dollah, AR. Tak ada, salah Atau Ahmad, R. Salah. Ingat, kalau keluarga barat macam ni cara nak tulis. Kalau orang Cina, penulis Cina macam ni lah. Lim Ahlek, dia akan jadi Lim AL. Kalaulah Lee Chong Wei, dia akan jadi Lee, CW. Alright, macam itulah. Baik, kalaulah dia bangsa India, sama lebih kurang dengan Melayu, kita buangkan anak perempuan atau anak lelaki lah. Okey. Kemudian, kalaulah orang ni India dari luar negara, kita utamakan nama keluarga juga. Okey, nama keluarga. Kalau dia Sikh atau Punjabi, ini cara nak tulis. Kalaulah dia untuk orang Arab, Said Mishari Al-Fashi, Al-Fashi SN. Maksudnya, utamakan nama keluarga. Kalaulah dia tidak ada pengarang, maka kita letaklah tajuk artikel atau tajuk buku. Communication skill, communication skill. Kemudian, cara nak menulis bibliografi atau rujukan mengikut gaya APA edisi ke-6 bagi artikel, tesis, buku dan sebagainya, dia ada format yang tersendiri dan berbeza-beza. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok ini ialah penulisan rujukan artikel jurnal. Maksudnya di depan ini ialah nama penulis, kemudian diikuti dengan tahun, judul. Okey, judul. Kemudian dia ada nama jurnal. Okey, nama jurnal. Kalau kita tengok nama judul ni dia adalah tidak condong. Okey, tidak condong. Tapi kalau jurnal dia condong dia condong. Kemudian kalau kadang-kadang jurnal ni ada jilid atau volume ataupun nombor atau isu, kena letak juga dan wajib letak muka surat. Okey, maksudnya dalam jurnal ni tajuk mana yang awak rujuk, muka surat berapa ke berapa. Ini ialah panduan penulisan jurnal. Okey, ada nama penulis, tahun, judul artikel. Kalau awak perasan, nama jurnal jilid volume ni dia italic, maka awak perlu ikut dia italickan. Okey, nombor atau isu, okey, letaklah kalau ada. Dan muka surat wajib letak. Kalaulah dia adalah atas talian, jurnal dari atas talian, ini cara nak tulis. Ada nama penulis, ada tahun, judul jurnal dan wajib letak URL. Kalau perasan URL dia ni, dia ada garis ke? Tak ada tak ada garis. So, jangan sesekali letak garis yang warna biru tu. Okey, diperoleh daripada. Okey, nama jurnal ni, dia italickan, jilid atau volume letak dan muka surat pun letaklah. Okey, ini ialah panduan dia. Boleh tengok kat sini. Ada juga panduan ni di dalam modul yang awak beli itulah. Ini ialah tesis. Tesis ni berbeza sikit dengan jurnal. Okey, letak nama penulis, tahun. Okey, ikutlah. Okey, nama penulis, noktah, tahun dalam kurungan. Pembinaan modul pembelajaran matematik. Okey, kalau kita tengok judul tesis ni yang condong. Okey,
Dan boleh tulis di sini tesis sarjana tidak diterbitkan. Maksudnya tesis ni tidak diterbitkan jadi buku untuk dipasarkan lah. Maksudnya hanya untuk disimpan atau dirujuk. Dan letaklah universiti mana yang telah publish tesis ni untuk dirujuk. Bukannya untuk dijual. Dan kalau kita lihat, kena letak tempat dia kat mana lah. Okey, ini pula ialah kalau tesis atas talian. Ada nama penulis, ada tahun dan juga ada judul disertasi. Judul wajib italic, ikut sahaja apa yang telah ditetapkan. Kemudian kalaulah dia daripada atas talian, wajib letak URL. Warna biru, hitamkan dia dan buang garis. Okey, buang garis. Buku. Okey, nama penulis, tahun dan judul lah yang perlu di italic. Tempat New Delhi dan penerbit. Dia ada penerbit pula di sini. Okey. Dan kalau e-book, ini cara dia. Nama penulis, tahun, judul, italic dan URL. Wajib letak URL dan letaklah link dia. Okey, link dia. Ini ialah panduan yang awak boleh rujuk nanti. Kertas persidangan, okey, kertas persidangan ada nama penulis, tahun atau bulan. Okey, tahun bila persidangan itu diadakan, bulan berapa. Dan tajuk kertas persidangan dan nama persidangan tu kat mana. Okey, letaklah tempat dia. Dan ini ialah cara untuk awak dapatkan panduan ataupun format. Okey, ataupun format. Ini ialah orang kata proceeding ataupun persidangan juga. Nama penulis, kemudian tahun, ikutlah refer apa yang telah ditetapkan. Judul. Kalau awak perasan judul dia tidak perlu italic. Okey, tidak perlu italic. Apa yang perlu di italic ialah tajuk proceeding. Okey, apa beza proceeding dengan buku? Proceeding ni ia adalah himpunan kertas kerja juga tapi diterbitkan dalam bentuk buku. Dan kalau kita tengok dia italic kat sini, okey, maksudnya dicondongkan, diperoleh daripada, kemudian letaklah URL dia. Okey, URL ni ingat, okey, hitamkan dia dan buang garis. Ini ialah majalah ilmiah. Saya fikir majalah ilmiah saya tidak mahu anda ambil saya tak nak. So ini boleh tengoklah untuk rujukan sahaja. Okey, bagaimana pula bahan bukan bercetak ataupun gambar atas talian? Kalaulah awak ambil jadual ke, awak ambil carta ke, inilah cara nak letak. Okey, contohnya carta tu daripada buku Clay, tahun bila. Okey, judul gambar letaklah. Dan letaklah URL. Sah-sahlah awak akan ambil dari internet. Okey, ini cara nak tulis. Okey. Alright. So, saya akan buat tutorial dalam video seterusnya mengenai bagaimana cara nak menulis rujukan yang sebeginilah. Alright. So, saya fikir itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alright, ada apa-apa anda bolehlah kontak saya melalui email ataupun WhatsApp. Okey, jika ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.